Nombor 10. Albert Einstein. Albert Einstein boleh dikatakan sebagai ahli fizik yang paling hebat pada abad ke-20 dan kepintarannya yang luar biasa telah lama membuatkan orang awam dan juga para saintis terpinga. Beliau merupakan antara manusia yang mempunyai IQ tertinggi di dalam sejarah manusia. Antara penemuan paling terkenal yang dilakukan oleh Albert Einstein adalah teori relativity. Namun apakah yang membuatkan beliau begitu jenius berbanding orang lain? Einstein telah dianugerahkan dengan hadiah Nobel Prize dalam bidang fizik pada tahun 1921 bagi penjelasannya mengenai kesan fotoelektrik dalam tahun 1005 serta khidmatnya kepada teori fizik. Selepas teori relativity dirumuskan pada November 1915, Einstein mencapai kemasyhuran di seluruh dunia. Namanya sering disinonimkan dengan kecerdasan. Nombor 9. Christopher Columbus. Christopher Columbus adalah pengembara dan pedagang yang menyerbangi lautan Atlantik dan sampai ke Amerika Syarikat pada tahun 1492 di bawah bendera Castilian Spanyol. Dia percaya bahawa bumi adalah sebuah sfera kecil dan mendakwa bahawa sebuah kapal dapat sampai ke timur jauh melalui arah barat. Columbus bukanlah orang pertama yang sampai ke Amerika. Dia juga bukan orang Eropah pertama yang sampai ke benua itu, kerana sekarang telah diakui secara meluas bahawa orang-orang Viking dari Eropah Utara telah melawat Amerika Utara pada abad ke-11. Terdapat banyak versi mengenai asal-usul Columbus sebelum 1476. Walau bagaimanapun, mengikut versi yang paling dipercayai kebanyakan ahli sejarah, Columbus telah dilahirkan antara 26 Ogos dan 31 Oktober 1451 di Genoa, Itali. Nombor 8. Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg adalah seorang tukang besi, tukang emas, pencetak dan penerbitan Jerman yang memperkenalkan pencetakan ke Eropah dengan media cetak. Pengenalannya dengan pencetakan jenis mekanikal ke Eropah memulakan revolusi pencetakan dan dianggap sebagai peristiwa milenium kedua yang menyerupai zaman moden dalam sejarah manusia. Ia memainkan peranan penting dalam pembangunan Renaissance, Reformation, Age of Enlightenment dan revolusi saintifik dan meletakkan asas material untuk ekonomi berasaskan pengetahuan moden dan penyebaran pembelajaran kepada orang ramai. Teknologi pencetakan Gutenberg menyebar dengan cepat ke seluruh Eropah dan kemudian terus dikenali di seluruh dunia. Nombor 7. Cai Lun. Cai Lun ialah pencipta kertas berbangsa Cina yang hidup di zaman dinasti Han abad ke-1 hingga ke-2 Masehi. Lahir di Guiyang, sekarang di wilayah Hunan. Nama lengkapnya ialah Cai Jingzong. Dia membuat kertas dari kulit kayu pokok. Bahagian dalamnya direndam di dalam air dan dipukul-pukul sehingga seratnya lepas. Bersama dengan kulit, direndam juga bahan rami, kain bekas dan jala ikan. Setelah menjadi bubur, bahan ini ditekan sehingga nipis dan dijemur. Lalu jadilah kertas yang mutunya masih belum sebagus sekarang. Pada 1500 Masihi, dia mempersembahkan contoh kertas pada Maharaja Han Hedi. Kononnya Maharaja amat gembira atas penemuan Cai Lun dan Cai Lun pun dinaikkan pangkat serta mendapat gelaran bangsawan. Namun beliau terlibat dalam komplot anti istana yang membuatnya ditendang keluar dari kerajaan. Nombor 6. St. Paul. St. Paul adalah tokoh penting dalam agama Kristian, merupakan hawari bagi agama Kristian walaupun tidak pernah berguru secara langsung dengan Yesus. Paul lahir dalam sebuah keluarga Yahudi yang lahir di Tarsus, iaitu di tanah Kilikia. Berguru pula dengan Gamaliel. Gamaliel ialah seorang faqih yang dihormati di segenap kaumnya dan beliau adalah dari seorang kaum Farisi. Tidak ada cacatan bertulis bahawa Paul kenal akan Yesus secara pribadinya sebelum tokoh tersebut disalib. Yang pasti bahawa beliau mengetahui pekerjaan dan juga pengadilan Yesus di hadapan imam besar Yahudi. Paul menegaskan bahawa beliau menerima Injil bukan dari orang lain melainkan oleh wahyu Yesus Kristus. Nombor 5. Confucius. Confucius atau Kongzi merupakan seorang ahli fikir serta filsuf masyarakat yang termasyhur di China. Falsafah beliau menekankan prinsip moral peribadi dan politik, ketepatan hubungan sosial, keadilan dan keikhlasan. Nilai-nilai ajarannya terkenal di China. Berbanding dengan Taoism,
Suatu zaman dinasti Han digunakan sejak masa itu sebagai fahaman ortodok Maharaja. Fikiran Konzi telah diperkembangkan menjadi sebuah sistem falsafah yang luas dan lengkap dan yang kini digelarkan Confucianism. Falsafah ini diperkenalkan kepada dunia barat oleh seorang mubalik Jesuit bernama Matteo Ricci. Dia juga merupakan orang yang pertama memberikan nama bahasa Latin kepada beliau, iaitu Confucius. Nombor 4, Gautama Buddha. Gautama Buddha adalah seorang ahli fikir dari India dan juga pengasas kepada agama Buddha. Lahir di Kapila Vastu yang kini terletak di negara Nepal, beliau adalah anak kepada ketua kasta pahlawan Sakya dan dikenali sebagai Siddhartha. Beliau juga dikenali sebagai Sakya Muni, iaitu orang bijaksana Sakya. Panggilan Gautama Buddha sebenarnya merupakan kombinasi nama keluarganya Gautama dengan perkataan Buddha, iaitu orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Menurut semua aliran agama Buddha, pengasas Buddha ialah Siddhartha atau Siddhartha yang dilahirkan di hutan kecil Lumbini yang berdekatan dengan pekan Kapila Vastu, iaitu ibu kota Sakyas. Lumbini terletak di selatan Nepal. Kedudukan ini dicatat pada tiang Raja Asoka. Seterusnya, baginda duduk di bawah pokok Bodhi, lalu bersumpah dia tidak akan bangun sehingga menemui kebenaran. Baginda menjadi seorang Buddha apabila berumur 35 tahun. Baginda bermula untuk menyebarkan ajaran Buddha kepada semua makhluk dunia di bahagian utara timur India. Nombor 3, Yesus Christ. Yesus Christ juga dikenali sebagai Yesus from Nazareth. Sumber maklumat yang utama mengenai kehidupan dan ajaran Yesus ialah 4 buah Injil hukum gereja dalam perjanjian baru, iaitu Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kebanyakan cendekiawan dalam bidang-bidang kajian Alkitab dan sejarah bersetuju bahawa Yesus adalah guru Yahudi dari Galilea yang dianggap sebagai penyembuh, dibaptiskan oleh John the Baptist dan mati disalib atas perintah Gubernur Rom disebabkan tuduhan hasutan terhadap Empayar Rom. Sebilangan kecil cendekiawan bersoal kewujudan sejarah Yesus. Pandangan penganut agama Kristian terhadap Yesus walaupun berlainan dan rumit bertumpu kepada kepercayaan bahawa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama serta kepada kebangkitannya selepas penyaliban. Kebanyakan orang Kristian mempercayai bahawa Yesus adalah anak Tuhan yang dihantar untuk memberi keselamatan dan kedamaian dengan Tuhan melalui penebusan dosa-dosa kemanusiaan. Nombor 2, Isaac Newton. Chosen, I would have liked to choose Jesus Christ because I'm a Christian, but there were several categories that honestly I could not choose him because Jesus Christ was not a father. Muhammad, he was. Jesus Christ was not a husband. Muhammad, he was. Jesus Christ was not a statesman. Muhammad, he was. Jesus Christ was not a warrior. Muhammad, he was. And Jesus Christ was not a ruler. Muhammad, he was. George Bernard Shaw said, if a man like Muhammad sallallahu alaihi wasallam were to assume the dictatorship and rulership of the modern world, he would succeed in solving its problems that would bring it much needed peace and happiness. To embrace, to understand, to respect that man Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his message.